Tuan-tuan dan puan, tak payah nak tanya Caprice kat mana dan sebagainya. Dia adalah dengan saya. Dia masuk untuk memberikan sokongan supaya crowd dia juga masuk tengok. Okay, untuk bagi perkongsian. Bukan sebab saya menyokong dia dan sebagainya. It's nothing to do with that. It's nothing to do with that. Sekarang saya dah tutup laptop. Saya cakap straight face to face dengan tuan-tuan dan puan. Okay, kita sokong apa? Kita sokong manusia ke sokong prinsip? Ada tuan-tuan dan puan, siapa yang kata dia hanya sokong manusia? Maka soalan saya seterusnya ialah, jikalau anda menyokong manusia, maka adakah anda akan terus menyokong manusia yang sama jikalau prinsipnya salah? Jikalau anda kata, saya tetap akan sokong manusia itu walaupun dia salah, ini bermaksud anda taksub. Ini bermaksud anda taksub, tidak objektif, tidak rasional. Tetapi jikalau anda kata, saya sokong prinsip tanpa mengira siapa pun dia, yang betul itu betul, yang salah itu salah. Sebagai contoh, Nabi SAW mengatakan bahawa taatlah kepada pemerintahmu walaupun yang memerintah kamu itu adalah seorang hamba abdi. Hamba abdi tak ada apa. Hamba abdi tak ada apa. Tapi Nabi kata taat walaupun dia adalah hamba. Dan tuan-tuan dan puan, nak tanya, jika anda sokong individu, sekali lagi, I don't name anyone. Nak refer kepada situasi semasa, silakan. Ada orang kata sekarang keadaan COVID. Yes, keadaan COVID, kami di MRM, saya tak kata saya. Sebab duit tu bukan duit saya. Okay, duit tu duit NGO. So, kami dari tahun lepas, hasil sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, kami telah belanja hampir 2 juta untuk inisiatif bagi sumbangan kepada masyarakat. Orang yang menyumbang dapat pahala. Saya tak dapat kredit. I don't care. Sebab kredit tu bukan untuk saya. Sebab yang sumbang tu anda, kami menjalankan amanah kami. Tuan-tuan dan puan-puan, jikalau anda sokong individu, anda sokong parti politik, anda sokong organisasi, berbelah bahagi, persoalan saya, jikalau anda sokong mereka ini, adakah anda tetap akan menyokong mereka jikalau mereka salah? Jikalau anda tetap sokong walaupun mereka salah, ini bermaksud anda tak rasional, anda tak objektif. As simple as that. Jikalau anda sokong prinsip, maka anda berada di jalan benar. Kerana analoginya begini. Jikalau ada seorang kanak-kanak 3 tahun baru pandai bercakap, bila ditanya kepada dia, adik, 2 campur 2 berapa? Dia kata, Uncle, 4, 2 campur 2 4, Uncle, 4, 2 campur 2 4. Okey, tak pun tanya soalan lain. Adik, 1 campur 1 campur 1 berapa? Dia kata 3, Uncle, 3. 1 1 1. 3, Uncle, jawapan. Datang seorang profesor matematik berpakaian tai, ada gelaran Tan Sri Profesor dan sebagainya, hebat. Bila ditanya kepada dia, Tan Sri, awak ni kan profesor PhD dalam matematik kan? 1 plus 1 plus 1 equal to how many? Dia kata, no, 1 plus 1 plus 1 plus 1 is not equal to 3. 1 plus 1 plus 1 plus 1 equal to 1. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa dia? Siapa yang benar? Kalau prinsip anda bukan melihat kepada pakaian, bukan melihat kepada penampilan semata-mata, maka anda akan melihat kebenaran ada pada budak itu, bukan melihat pada profesor matematik yang ada pangkat yang popular itu. Tak. Sebab prinsip anda is very clear. Sama juga, sekarang coming back, okay, kepada statement saya sendiri. This is where I'm going to own my own statement. Okay, have nothing to do dengan Caprice. Kenapa orang kata Sunni Pro sokong Cap lah ni? Saya sokong tak sokong, saya dah bagi tahu, saya sokong. Saya sokong di atas dasar apa? Dengar dulu. Saya hanya keluarkan statement setelah saya berhubung dengan Caprice. Selepas saya nampak berita itu, saya berhubung dengan dia. Saya kata, apa? What's happened? Now, ada orang kata maksudnya Epidu salah lah. First and foremost, tuan-tuan dan puan-puan, anda tengok di dalam caption yang pertama yang sahabat Caprice kata dia nak buat pendedahan, dia tak sebut nama pun. Yang kenapa tuan-tuan dan puan-puan pergi letak nama orang? Saya tak faham yang itu. Okey? Baik. Orang kata ramai, memang ramai asatiza kita, ramai VVIP juga kontak saya, kata, oh bro, kenapa bro sokong Caprice? Oh,
Saya kata, kenapa? Ada yang bagi tahu, ada yang alasan dia kata, bro, dia tu rapper lah bro, dia tu pakai cap lah bro, bukan pakai kopiah. Saya kopiah tak pakai, saya topi pun tak pakai. Adakah kealiman seseorang dilihat pada betapa besarnya kopiah, betapa besarnya serban dia? Tidak. Kebenaran itu dilihat bukan, kalaulah seorang itu pendosa tetapi dia mengungkapkan perkataan yang benar, maka dia benar. Saya hanya menyuarakan sokongan saya kepada Caprice. Okey, saya hanya menyuarakan kesokongan saya kepada Caprice selepas saya berhubung dengan beliau dan beliau memberitahu kepada saya apa yang beliau tahu, okey, yang saya juga tahu. Yang dah lama ikut saya, kalau yang baru ikut saya tak akan dengar lah sebenarnya. Sebab apa? Yang baru ikut saya, dia tak tahu background saya, dia tak tahu sejarah. Kami berkonfrontasi dengan pengganas, kami berkonfrontasi dengan kongsi gelap, kami berkonfrontasi membantu mu'alaf ataupun orang yang non-Muslim ataupun yang belum Muslim untuk berhadapan dengan alung dan sebagainya. Okey, mereka tak tahu, tak apa, fine. Saya hanya akan menyokong sesuatu yang saya ada bukti, yang saya berani. Kalau saya tak ada bukti, saya takkan. Dan apabila apa yang Caprice kongsi dengan saya, dan insyaAllah kalau perkara yang sama, ini saya bagi tahu, Caprice ada kat dalam sini, dan saya kata insyaAllah, jikalau perkara yang sama yang Caprice beritahu kepada saya adalah perkara yang sama dia akan dedahkan pada 21 Julai, maka sokongan saya sama. Dan saya memberikan komitmen kepada dia. Saya kata, brother, if you are wrong, dan Caprice ada di sini, dia anytime boleh bersuara kata menafikan. Saya kata, bro, if you do not stick with your principle, then I will not support you. But if you are on the true path, okay, I will support you. As simple as that. Dan saya kata, saya tak kira sesiapa. Ada perkara Caprice buat saya tak suka. Okay, ada perkara Caprice buat saya tak setuju. Tapi itu bukan bermaksud saya mesti membenci dia. Saya bagi tahu terus terang, minggu ini saya juga buat live dengan siapa? Saya juga buat live dengan Puan Mona, betul? Saya bagi tahu kepada Puan Mona, saya disagree dengan Puan Mona dalam bab bila Puan Mona tampilkan isu poligami scam tahun lepas. Saya tak setuju penggunaan tu. Tetapi bila isu berkaitan dengan Bella, I am with you. Maka saya kata, we have to be professional. Apa yang kita boleh setuju, kita setuju. Apa yang tak setuju, kita tak setuju. Likewise. Dan saya kata, I stand by my point. Tuan-tuan dan puan-puan, saya stand by my point. Saya sokong kebenaran jikalau Caprice membawa kebenaran. Saya sokong Caprice jikalau Caprice tegur dengan prinsip kebenaran dia, dengan apa yang dia kongsi dengan saya melalui perbualan kami. Jikalau apa yang dia cakap itu okey, sebab saya juga tahu apa yang berlaku. Ramai orang kata, tapi bro tak pergi tempat tu. No, not necessary nak kena ada kat sana. Ada banyak benda lagi saya tahu, tapi perlukan saya bagi tahu? Not necessary. Ada orang kata, alah bro, kalau you tahu tak bagi tahu lah. No, ada benda. Slowly kami expose LTTE. Kami ada 20-30 series. Kami tak sekaligus pam kat situ. Tak boleh. Kita kena bagi masyarakat faham dulu apa yang berlaku. Okey, ini bukan isu pasal FBDU. Bukan. Kenapa tak cerita pasal FBDU seorang? Not necessary. Yang dah masuk Gaza pun ramai. Bukan. Anda yang fikir lebih-lebih. Saya nak kata, orang yang pergi hina Caprice dan sebagainya sebab dia, alah, sebab saya nampak, saya nak tegur. Ini saya direct tegur. Siapa yang tahu, saya direct tegur. Tuan-tuan dan puan-puan, yang menghina sesiapa selain Caprice, okey, selain daripada Caprice, siapa yang hina orang lain? Alah, engkau tu siapa weh? Engkau pakai t-shirt lah weh, engkau tu bukan siapa lah, kau nak tegur ustaz? No. Tuan-tuan dan puan-puan, if you say that, saya minta maaf. Sekali lagi saya kata, you do not understand Islam. Wah, sombongnya mu'alaf ni, cakap aku tak faham Islam. Weh bro, aku lain Islam. Sorry. Tuan-tuan dan puan-puan, I say, you do not understand Islam. Why? Sebab saya bagi dalil. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah, dia menetapkan mahar berapa? Maka seorang wanita, marhain, wanita yang tak tahu nama dia, depan khalayak ramai, dia pergi bagi tahu kepada Umar, ya Umar, engkau salah. Dia tegur. Tegur Umar.
Lalu Umar, kehebatan Umar mengakui kesilapan dia. Lalu dia kata, sesungguhnya Umar salah dan dia betul. Umar salah dan dia betul. Nampak tak, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi di sini, tuan-tuan dan puan-puan, jangan menghina penampilan seseorang. Bukankah tadi Nabi SAW dah berkata, sahabat Nabi pun dah berkata, boleh jadi seseorang itu dia melakukan amalan seperti ahli syurga, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka yang akhirnya dia mati lalu dia masuk neraka. Tetapi ada orang, dia melakukan amalan seperti ahli neraka, kemudian dia beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian dia masuk syurga. You get the point? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kebenaran, saya nasihatkan, kalau anda tak setuju apa-apa pun, tunggu sehingga Caprice nak share. Saya ada kat Malaysia, saya tak pergi mana-mana. Okey, siapa yang kata nak boring mandi, silakan, bismillah. Tak pernah suruh masuk pun, kan? No problem. Ada orang kata ini berbalahan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi. Anda kata ini perbalahan. Saya tak setuju. Ini bukan perbalahan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk anda yang menyokong Pakatan Harapan, sebelum pilihan raya, Pakatan Harapan mengatakan akan expose tentang salah laku 1MDB Najib Tun Razak. Sebelum mahkamah, sebelum Datuk Seri Najib Tun Razak disabitkan kesalahan pun, anda telah pun beranggapan dia salah. Betul? Bagi anda yang menyokong UMNO, BN dan sebagainya, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dituduh atas tuduhan liwat yang kedua sebelum dia masuk penjara, sebelum dia jadi ahli parlimen Podinson. Anda yang penyokong Tegar waktu itu, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa pun, anda telah mengatakan dia bersalah. Kenapa waktu itu anda tidak menggunakan prinsip yang sama bila dalam bab politik, tapi bila dalam bab ini anda mengatakan berbala? Bukan berbala. This is not berbala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sepatutnya di Malaysia, kita suppose meraihkan, bahawa jika ada sesiapa yang nak tuju, nak keluarkan diri, mengatakan kebenaran, we supposed to support them. We supposed to support them. Just as simple as that. Okay? Ada orang kata ini contoh politik. Ya, sebab ramai orang yang cuba double standard dengan kata, alah bro, ini berbala. Habis tu, yang tu bukan berbala. Itu pun sesama Muslim juga. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab Talbis Iblis, saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan pergi beli. Dan saya sebenarnya, saya cakap terus terang, sesiapa yang tak nak follow saya, silakan. Saya okey je. Malam ni hilang 100,000, 200,000 pun saya okey. Saya okey je. So bagi saya, you have to ask yourself in the beginning, why do you follow me? You follow me, anda follow saya kerana saya bercakap apa yang anda suka dengar, ataupun anda follow saya kerana prinsip yang saya pegang. Dan jika anda follow saya kerana apa yang saya cakap itu apa yang anda suka dengar, maka trust me, you will drop out very fast. Sebab saya tak bercakap apa yang orang suka. Saya bercakap apa yang saya percaya adalah kebenaran dengan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nak unlike, nak unfollow, saya kata bismillah. Saya okey je. Saya tak perlukan media dan sebagainya. Apa yang saya buat, tepuk dada, tanya iman. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya berani kata, ini saya lah, tak mewakili Caprice, tak mewakili Abidu, tak mewakili sesiapa pun. Wallahi wabillahi wa tallahi, saya kata diri saya, I know what I'm talking about, and I will not have this life. Saya tidak akan buat live ini tanpa saya ada bukti. Okay? Tanpa saya ada bukti. And if anything happen to me, okay, if anything happen to me, okay, saya cakap saja, if anything happen to me, no problem. All the evidence is scattered around. The moment I tak live, I tak update Facebook, I'm not contactable in 24 hours, okay, evidence akan keluar. Tapi slowly but surely, okay, slowly but surely. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, okay,
yang ada ikut live dan sebagainya. Saya dah kata this is short, okay, tapi nak tak nak pun dah hampir sejam bercakap. Saya bukan nak melayan orang yang nak promote saya dan sebagainya. I'm not politician. Saya bukan politician. I'm not a politician and I have no interest to become a politician. Orang kata masuk tak berminat, sorry. Saya pendakwa. Sebab bila saya pendakwa, saya bebas untuk membantu orang di luar kawasan. Kalau saya jadi adun, saya kena tumpukan hanya pada satu kawasan saya. Sebab saya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan saya lebih bebas sebagai seorang pendakwa untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang memberikan manfaat kepada Islam dan kepada negara. Itu stand saya. Itu stand saya juga di MRM, di Multiracial Revolted Muslim, yang semua kaki tangan kami tahu. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya tak mau cakap panjang. Saya nak cuba tengok beberapa soalan. Ustaz nak review berapa ni, saya nak letak note kat kalender. Tak lama lagi mesti Cap buat lagu featuring Emilio. Jadi itu adalah hak dia. Saya tak boleh nak halang. Okey. Leila Ain, kalau ada bukti review cepat, sementara nak menunggu sampai 1 hari. Sorry. Bukti yang saya ada tak ada pada Caprice. Apa yang saya ada, okey, tak ada dekat Caprice. Tetapi apa yang Caprice bagi tahu saya, I'm aware. Dan saya menyokong dia atas dasar kebenaran yang dia bakal bongkar. Bukan kerana Caprice. Bukan kerana nama dia Caprice. Bukan kerana dia ada 1.7 million followers dan saya ada 300 lebih ribu, which I don't care. Sebab bila saya start Instagram pun bukan tujuan nak kumpul followers. Okay. So bagi saya, we have our plan, we know what to do, dan we don't like to be controlled by politician. Okay. Ada masuk campur, we don't mind. Okay. We don't care. Dan kami tak akan layan. Saya cakap terus terang. Kerana ultimately, tuan-tuan dan puan-puan, anda yang sedang mencaci maki, ada kata tunjuk bukti, sabar. Anda yang nak kata nak bongkar tapi tak ada bukti. Maksudnya, anda yang sembang tu, saya boleh katalah, anda yang kata nak bongkar tapi tak ada bukti tu, ini bermaksud you are very new to my Facebook, you are very new to my IG, because you do not know who is MRM, you do not know what have we done. Okay, so maksudnya you do not know pasal kami pun. So sebab tu saya takkan layan orang punya provokasi kata tak ada bukti. Well, dulu nak bongkar LTTE pun orang kata tak ada bukti. Dulu kami nak bongkar gerakan kristenisasi pun orang kata tak ada bukti. Sehingga kami bergaduh dengan politician pun. Kan, orang pun kata tak ada bukti. Tapi bila dah keluar bukti, siapa yang padam bukti? Bukan kami. Ingat, berani kerana benar, padam kerana salah. Mana-mana pihak yang bakal dinamakan, mana-mana pihak yang terasa diancam, okey, saya sarankan, okey, ada orang kata, alah, dia tak akan layan lah benda ni, tak payah nak buat kecoh, nak bantu orang, tak payah tertengah COVID. No, if we are on the truth, kita tidak seharusnya menghalang keadilan. Keadilan harus senantiasa ditegakkan. Anytime, anywhere. Okay? Anytime, anywhere. Okay? Tunjuklah bukti, nampak sangat mau tunjuk menang. Kesian tak? Nak tunjuk bukti lah apalah. Nas, Ima, apa benda tu. Saya dah kata dekat IG saya. Siapa yang caci maki, siapa yang menuduh saya, siapa yang fitnah saya, dia akan menyesal di akhirat lah. Sebab dia tak tahu apa yang kami tahu. Siapa yang kata boring, bismillah, silakan, jangan follow. Tak ada orang paksa pun kan. Tak ada orang paksa pun. Anda nak teruskan dengan ketaksupan, silakan. Okey, tetapi yang pastinya ketaksupan anda itu akan membawa kepada penyesalan. Okey, anda itu akan membawa kepada penyesalan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah share prinsip kita dalam beragama, berpegang teguh kepada prinsip kebenaran, bukan pada individu, bukan pada Caprice, bukan pada Abid Liu, bukan pada Najib Razak, bukan pada Anwar Ibrahim, bukan pada mana-mana individu, tetapi yang kita pegang adalah prinsip kebenaran.
Jikalau kebenaran itu disampaikan oleh sesiapa pun, saranan saya, peganglah, ikutlah. Walaupun ianya sesuatu yang pahit untuk ditelan. Walaupun ianya berkaitan dengan idola kita, pujaan kita, parti pujaan kita, organisasi sokongan kita. Right is right, wrong is wrong. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan minta tuan-tuan dan puan-puan untuk baca ayat surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 135. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk berlaku adil. Ya, berlaku adil walaupun terhadap diri kita sendiri. Dan saya kata, siapa yang fitnah saya takkan sama fitnah anda, because I don't have time for you. Okay, I don't have time for you. But for sure, anda akan menyesal. And one day, mark my words, hari ini 16 Julai. Okay, dah masuk 17 sebab dah lepas maghrib. One fine day, yang fitnah saya, yang caci maki saya, one fine day, jikalau you don't do that, anda akan menyesal di akhirat. Iaitu anda akan datang kembali kepada saya, akan hantar PM kepada saya dan minta maaf kepada saya. Dan tanpa anda minta maaf, anda akan menyesal di akhirat. Kerana saya tahu apa yang saya tahu, saya ada bukti apa yang saya akan kongsikan, ikut kesesuaian masa saya dengan perancangan saya, bukan ikut tuntutan anda, bukan ikut kerana cacian anda. Okey, dan saya berpegang teguh kepada prinsip kebenaran. Jikalau suatu hari Caprice salah, saya juga tetap akan tegur dia. And that is my stand. Dan jikalau saya salah, semua orang pun boleh tegur saya. And that is my stand. Okey? Jadi terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat. Okey, Caprice, please take care. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Dan moga-moga semua kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikiran secara waras, tidak emosional, tidak taksub, pegang pada prinsip Islam, ikut kebenaran walaupun pahit, walaupun bertentangan dengan idola kita, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita, dengan kehendak kita, tetapi kebenaran lebih kita cintai daripada mana-mana individu. Jikalau Nabi SAW lebih mencintai kebenaran, lalu baginda berdakwah sehingga diseksa dan ditentang, kita yang kata kononnya cinta Nabi tapi tak nak ikut, no. Ingat nasihat, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan nasihat Abu Zar, nasihat daripada Nabi SAW kepada Abu Zar, nasihat ke-5, ke-6 dan ke-7, iaitu sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Ke-6, iaitu bersabarlah terhadap celaan orang terhadap kamu ketika kamu berdakwah di jalan Allah. Dan yang ke-7, Nabi SAW memberitahu kepada Abu Zar, iaitu senantiasa ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, siapa yang nak unfollow saya kerana tak suka apa pendirian saya, kerana pendirian saya yang tegas, lalu nak kata saya ni batu api dan sebagainya, without saying bismillah, sila unfollow. I'm okay. Saya tak kisah. Silakan unfollow. Right now. Do it right now. Sebab ini jelas anda menyokong saya kerana saya cakap apa yang anda suka, bukan kerana prinsip kebenaran yang saya pegang. Jikalau anda pegang prinsip kebenaran, anda akan sokong siapa-siapa pun, walaupun dia adalah musuh yang anda tak suka, hanya kerana dia bercakap benda yang benar. Hanya kerana dia bercakap benda yang benar. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata, sesiapa yang berpegang kepada sunnahku, dan antara sunnah Nabi adalah berpegang kepada kebenaran, bercakap perkara yang benar walaupun pahit, Nabi kata dia akan seperti menggenggam bara api. Dia akan seperti menggenggam bara api. Dilepaskan syurga. Dipegang, dia sakit, tapi dia akan masuk jannah. Jadi insyaAllah, moga-moga kita semua dikurniakan kekuatan untuk pegang pada prinsip kebenaran walaupun terhadap diri kita. Kalau kita salah, kita mengaku. Kalau idola kita salah, kita mengaku. Kalau kawan kita salah, kita pun tegur, kita betulkan. Okey?
pegang prinsip Islam, pegang prinsip kebenaran, insya-Allah kita tak akan sesat selama-lamanya. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Siapa yang pegang, siapa yang ikut Allah dengan Rasul, berkata perkataan yang benar, maka mereka akan memperoleh kemenangan yang besar, iaitu masuk jannah. Insya-Allah. Jazakumullah khairan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.